sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ni dapat kita bersama lagi tuan-tuan. Harap tuan-tuan semua sihat insya-Allah. Kita dah merah balik kan? Agak kalau tak diberi semayang macam mana tuan-tuan? Jadi hari ni kita sebutkan satu kalam atau nasihat yang diriwayatkan oleh Hamid Al-Lafaf berkenaan kekayaan dijumpai pada qanaah dan sebagainya. Diriwayatkan daripada Lafaf, Hamid Al-Lafaf, arba'atun talabnaha fi arba'atin, 4 perkara yang kita tuntut daripada 4. Fa akhta'na turuqaha, lalu kita keliru. Kita konon nak cari 4 perkara ni dalam 4 perkara yang lain, rupanya yang kita cari itu keliru. Fa akhta'na turuqaha, fa akhta'na turuqaha, lalu kita salah cara dia, jalan dia. Fa wajadnaha fi arba'atin ukhra, rupanya kita dapat daripada 4 jalan yang lain. Ada tak saya baca ni? Belum lagi kan? Sebab sebelum ni saya tak catat tuan-tuan. Tadi yang lambik ni cik kitab sebenarnya tuan. Tah mana pula letakkan. Dia tanda-tanda nak berhenti belakang tu. Cari-cari tak jumpa tuan. Padahal ni biasa je. Okey. 4 perkara ni selalu kita tuntut, selalu kita cari. Kita fikirkan nak dapat benda ni cara macam ni, rupanya tak. Cara sebaliknya dia kata. Talabna al-ghina fil mali. Talabna al-ghina fil mali. Kita nak menuntut kaya. Kita rasa kaya itu kalau kita nak dapat jalan ni ialah harta. Betul tuan? Ada tak kalau kita jumpa orang tak ada harta kita kata dia kaya? Kau ni kaya lah. Ada tak orang panggil dia jutawan tuan? Duit 1 sen pun tak ada. Baru ni jadi jutawan kau jap sebab moratorium 6 bulan bank tak suruh bayar kan. Oh berjeong tuan. Tak tukar kati baru, tukar lansi baru nampak Maka apabila ada duit macam tu kita kata kita kaya. Bila ada harta, tanah banyak, kereta besar kan? Betul tuan? Kalau orang tu pakai kereta kancil kaya tuan? Jaranglah. Takkanlah orang jibui kata orang pakai kereta kancil kaya. Kan tuan kan? Kalau pakai Mustang kau boleh kaya. Mustang kau kan? Macam saya kan pakai Honda tuan, kaya. Orang punya. Pinjam tuan. Tak ada tuan. Orang pakai motosikal, mana orang kata kaya. Tapi kalau pakai bisikal elektrik tu kaya. Kan. Perempuan ni banyak kaya sekali. Sebab orang lain kayuh dia pakai elektrik, kaya tu. Kan. Okey. Selalunya kita nisbahkan kaya ni pada harta. Negara kaya, negara yang ekonomi dia begini. Betul kan? Rumah tangga yang kaya begini. Apatah lagi kalau yang Minang anak dara kita orang kaya. Hui, suka tuan-tuan. Kau jangan kira bonal lah umur, kira kaya tadi. Kan? Betul tuan? Iya tuan. Sebab tu sekarang ni orang muda semua cari umur 40, 45 suami tuan. Sebab yang sama naik dengan dia tu semua mepeh tuan. Tak ada duit. Hutang pun banyak. Kan bila dah lama sikit ni kaya. Jadi diukur kaya itu daripada harta. Maka orang pun carilah harta. Pagi petang siang malam cik harta tuan. Sehingga disebutkanlah kalau orang ni tak ada harta benda, orang ni tidak produktif. Betul tuan kan? Orang ni tidak produktif. Dia tidak menguntungkan. Padahal kadang-kadang tuan-tuan, orang yang ada harta ni taklah kaya mana sebenarnya. Kenapa dia kata fa wajadnahu fil qanaah? Rupanya kaya ni bukan cari jalan kaya itu dengan cari harta, tetapi kata fil qanaah,
Kaya ni kita dapat apabila kita qanaah. Rasa cukup. Boleh tuan? Kita ada 4 juta. Tapi rasa tak cukup. Belum kaya tuan. Betul kan? Macam kita kena COVID-19 ni kan. Sepatut tak ada orang susah. Sepatut tak ada orang susah. Tapi sebab tak ada qanaah, nak makan McD juga musim-musim macam ni. Kan? nak order juga makanan luar. COD kan. Saya pun ada juga ni anak saya ramai rumah tuan. Dia bila anak ada kat rumah tuan, asrama untung mak ayah mepeh tuan, tak ada duit. Itu asrama dah bayar penuh dah ni, kan? Ada yang minta maaf tak sebut ni. Kita orang kat rumah ni. Yang ini Seremban semua balik kan. Ayo tuan-tuan, tengoklah sekarang dia melantak kat rumah tu. Kan? Sekejap order, betul tuan? Dia tak qanaah. Kalau qanaah tak ada susah lah. Macam kita makin. Masa saya kecil-kecil lah, tuan-tuan mungkin kelas sikit lah. Saya tak ada, saya orang kampung betul tuan-tuan. Apa kuih yang mak saya tu? Kalau abah saya beli topung, kuih ada 2-3 jenis. Yang favorite lempeng. Dia tak banyak hal. Itulah tuan-tuan. Seminggu makan lempeng tuan. Melempeng. Iya tuan-tuan. Tapi omak kita makin, dia tahu. Sian anak-anak. Suka lempeng tu kadang-kadang dia letak nio. Lempeng nio namanya. Kadang-kadang tuan-tuan nio pun tak ada. Lempeng tala tuan-tuan. Letak garam sikit. Betul tuan kan? Tuan-tuan ni macam tak biasa makan lempeng. Nampak pada muka tu macam makan pizza. Kadang-kadang tuan-tuan dia letak pisang. Kuada pisang. Tapi lazim lempeng garam tu lah. Bosah tuan-tuan. Bosah tak ada apa. Pandai tuan-tuan. Ada budi bahasa. Budak sekarang makan macam-macam tuan-tuan. Cheese lah, tu lah, pisang goreng pun ada cheese. Betul tuan-tuan? Apa jadi budak sekarang? Allah tuan-tuan, payah diajar tuan. Sebab makan tu. Tapi sebab tak qanaah ni jadi miskin je tuan tengok tu. Padahal orang zaman makin sama ya, makan lempeng pun okey. Macam pucuk aku pun okey. Kan? Kalau tepung tadi tak lempeng, cokodok. Tahu cokodok kan? Dia cokodok ni saya besar sikit. So, saya adik-adik ramai kalau buat jomput-jomput tuan-tuan, latih dengan orang ni. Dia kena ambil tuan-tuan. Jadi kita tukar nama cokodok. Osah betul besar-besar kodok tuan-tuan. Mesti masuk usaha ni tuan. Kan? Seorang satu. Tu pun sama tu. Cocah gula, cocah sambal, betul tuan kan? Tapi kita masa tu tak ada bersugut dengan mak dah. Mak tak ada cara kau nak buat kuih lain. Tak pernah tanya tuan. Betul kan? Yang saya sabut ke tuan selalu tu. Kalau abah kita pergi pekan pilah lah. Saya orang Jampu, pilah lah pekan ni. Boleh limau tu lah. Dapat limau tuan-tuan. Bukan boleh sebiji seorang. Limau tuan-tuan. Sebiji tu kadang-kadang boleh hampir. 3 uleh. Betul tuan kan? Tuan-tuan lama tu 3 uleh. Kurang-kurang dekat sejam makan tu. Cucu. Sampaikan putih tuan-tuan. Nak buang dia punya sarang tu tak buang tuan. Gum, tetelan tuan. Baru konyang. Tapi kita zaman tu tak banyak hal. Kita qanaah ikut mak ayahnya kemampuan. Budak-budak sekarang, masyarakat sekarang tak ada qanaah sebab tu kita miskin. Kalau kita buat program pembasmian kemiskinan, sepatutnya dah tak ada orang miskin sekarang tuan. Tapi makin ramai tuan. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada qanaah. Maka habis harta dia tuan-tuan. Habis harta dia. Dia rasa dia kaya dengan harta. Cari harta, tak ada masa. Anak, bini semua terbiar. Masyarakat terbiar. Jiran terbiar. Agama terbiar. Semua terbiar tuan. Sebab tak ada qanaah. Maka rupanya
Kalau kita nak kata talab minal ghina fil qanaah. Itu kesimpulan dia. Kita nak cari kaya kat mana? Dalam sifat kita qanaah. Rasa cukup. Saya tuan-tuan, ni diri saya lah. Saya jarang buka wallet ni. Wallet tu wallet. Marin kita tak ada wallet tuan-tuan. Marin kentolo orang Melayu kata. Orang Pilah kata kentolo tu kentolo. Alah tuan-tuan. Kain yang macam kensal tu. Kensal tu payah cakap orang sini. Kensal. Tak tahu kain tolo tak tahu. Handkerchief. Fui baru tahu orang sini sabut handkerchief. Saya ingat dia mak saya main. Dia takut duit kita cici tuan-tuan duit seleng kan. Duit seleng tak banyak tuan. 5 sen dompet koping 20 sen ni ikik lagi tolak lah. Ingat tak? Tuan-tuan ni mana lori duduk ni? Ikik. Ikik ke ujung tuan-tuan koncot dia tak dalam poket. Malu ambil tuan-tuan buka depan orang. Kan? Kalau ada lah orang yang budak perempuan kita minat buka kain tolong tu malu tuan. Maknanya kita makin tak ada wallet apa tuan, mana ada wallet tuan. Tuan-tuan mungkin ada lah, saya tak ada lah. Kain tolong tu lah ikik tuan. Jadi dengan demikian kita mana ada buka sangat tuan. Dah tahu dah duit dalam tu 20 sen. Kan? Macam kalau kita kejap buka wallet, kejap buka wallet, kejap buka wallet. Tuan-tuan jadi susah hati. Betul tuan? Kalau saya keluarkan duit dalam bank sikit, saya tak tengok balance tuan-tuan. Buat apa tengok balance, susah hati. Macam kayu tuan-tuan. Macam duit dalam tu, dia beranak sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan ni macam tak percaya kan? Kalau tuan-tuan nak tahu, perangai saya tu lah. Jarang kat wallet ni tuan. Buka wallet ni bila nak bagi ceramah tuan. Baru buka. Kalau ada lah, kalau tak ada lah. Baru ni ada program di Polisen. Kumpulkan anak buah saya. Grade 29. Nak bagi berosih sikit kepala kan? Sebab orang ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu pun dah tak betul. Jadi panggil. Bagi tahu Jabatan Agama akan laksanakan ni. Sebab tu kita tukar jadi macam ni. Sebab tu kita kena uruskan kita punya organisational punya culture. Pengurusan ataupun budaya dalam organisasi. Kalau dalam budaya organisasi ni kita nak ukur macam mana? Ada dua dia punya variable. Cakap variable ni orang sini faham. Tolo tak faham ni tuan. Ada dua faktor lah senang. Ataupun angkubah. Ada dua. Satu fear, takut. Satu freedom, bebas. Dalam sesuatu organisasi, kalau dia bebas semua, organisasi itu haru biru. Faham tuan? Organisasi itu haru biru. Buatlah pokok dekau. Saya mula-mula masuk dulu macam tu lah tuan. Saya tengok budak-budak ni kerja ikut dia lah, kondak dia lah. Kan? Betul tuan? Mana ada semak-semak pergi tengok kubur, tak ada tuan. Kan? Besok tanya dia orang kubur cukup? Cukup. Nampak tuan? Pokok dia. Tiba-tiba saya balik ni, saya ni jenis suka menyomak sikit. Oi, terpanih tuan. Apa pengarah ni semua nak dipikir. Ada satu jamaah di masjid ni, sebuah masjid lah. Peringkat negeri lah masjid tu namanya. Namanya masjid negeri. Kan? Kan saya jadi pengurusi masjid tu. Dan dia adalah premis kerajaan. Saya suku parking reverse. Parking kena reverse. Marahlah tuan-tuan orang. Bodoh-bodoh macam ni pun pengarah kena fikir kita. Dia tak payah fikir benda-benda macam ni dah. Nampak tuan? Dia nak marah tuan. Sekarang ni semua parking reverse dah. Lama marah mana? Lama-lama ikut je betul tuan. Jadi sebab dia freedom mana? Terlampau bebas tuan. Suka hati dia je. Kalau kita pergi daerah-daerah tengok masjid-masjid tuan. Allah tuan. Tuan-tuan sendirilah selama ni duduk ni. Siapa datang tengok tuan? Betul tuan? Rumah tuan-tuan semua ni siapa dah pergi?
kan. Saya sekarang ni saya sasarkanlah pergi rumah ke rumah tu, tapi sementara PKP ni kita dah zon merah ni, kita slow balik ya. Tapi itu pun kita tak mampu nak target besar tuan-tuan ya. Saya target 2% saja rumah orang Islam di Seremban, pegawai saya kena pergi, barulah jumpa tuan, betul kan. Kau tak mana ada tuan. So ada sedikit dia punya takut dia apabila kita letakkan dia punya KPI dia. Kau kata kau kerja, apa tanda dia? Ni dia, rumah dah pergi banyak ni kubur dah tengok banyak ni kan. Bila dia ada fear tuan, barulah dia kreatif. Ustaz dia kata kita PKPP ni tak dapat pergi rumah. Macam mana Ustaz kita nak buat besar? Jangan buat besar-besar. Sekarang ni dia orang pergi 2 rumah, 3 rumah, tapi dia buat barulah tuan-tuan. Jadi dalam organisasi itu mesti ada fear, ada takut dan ada freedom. Ada sikit takut. Kalau langsung tak takut, maknanya sikit takut tu pengarah tu kena jadi macam rimau sikit. Itu kesimpulannya Muhammad. Tak ada, baru dia takut tuan. Baru dia kojok. Kalau tak ada tuan. Bila saya panggil poi pejabatnya saya tengok. Tu dia takut tu. Okay. Kalau tak tuan-tuan, habis. Rosak organisasi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam yang pertama tadi dikata talabnal ghina fil qanaah. Tuntutlah kaya itu dengan rasa cukup. Boleh tuan? Sebenarnya tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala beri kat kita ni cukup dah sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin tu memang cukup dah untuk kita ibadah. Jangan risau. Jangan risau. Apabila orang tu tak qanaah, maknanya walaupun harta dia banyak, berjuta-juta, tak qanaah, hancur negara tuan. Kehancuran negara ni bukan sebab ekonomi dia semata-mata tuan, tapi sebab perangai. Betul tuan? Tak ada sifat syukur, buat pintu jamban ni jadinya kanvas lukisan. Betul tuan? Jadi kita tengok masjid juga lah. Ada masjid tuan, dia dah latih ganti pintu jamban, dipakai pintu besi, tentu kan. Saya tengok ada 3 masjid saya beri. Pintu pakai pintu plastik tak tahan lama tuan. 2 minggu pasang hilang, 2 minggu pasang pecah. Lepas tu ada jenis rokok pula tuan. Dia nak mati nak rokok tuan, letaknya ke pintu tu. Bila berlubang pintu tu, riang dia tuan. Hati terhibur. Menjahanamkan hak orang Islam ni. Ada tuan. Diganti dengan besi. Kenapa jadi macam tu tuan? Tak ada qanaah tu lah. Tak ada sifat syukur. Sepatutnya bila ada jatuh kosong dah tukar pintu ni, sesama lah jaga tuan. Kan? Kunci elok bersalah tak. Ini sifat ni lah yang menghancurkan negara. Bukannya ada harta tak ada harta sangat tak. Sikap tu. Saya sambil-sambil ni saya sebutlah kes-kes lain tuan. Kadang kan pihak-pihak kawan-kawan saya di PBT tu puaslah nak mencantikkan taman tuan. Belanja berjuta-juta dan nak bersihkan taman ni. Walaupun taman ni sebahagian besar kat bandar, orang kampung tak ada taman tuan. Orang kampung dia tempat rekreasi berluka tuan. Kan kalau tuan-tuan fahamlah, tak faham sudah tuan. Tapi di bandar dia buat taman dengan kerusi dengan apa tempat apa tuan-tuan. Naik badan tu saya pun tak pandai lah kan. Betul tuan. Tapi apa lagi tahan tak lama tuan. 2 bulan lepas tu mulalah. Yang kudo yang spring tu orang bayar-bayar tuan naik. Jangan tak bayangkan. Taman mainan kanak-kanak tu kalau macam say dan naik tak pun tuan, ringan. Spring tu pun tak berorak mana dah. Ini tuan-tuan naik. Dia rongkuh kudo kawan tu. Langsung terbagi ke kudo tuan-tuan. Tuan-tuan tak puas-puas lagi naik jungkan jangkit, jungkan jungkit. Tak puas-puas lagi tuan. Hancur tuan. Habis tu, habis duit kita guna baiki balik. Betul tuan?
Kalau kita tengok kes masjid pula, ni baru ni angin kono. Oh, habis tuan. Ada masjid terbang dia punya. Adalah bondo yang terbang tuan. Dia pun ngadu. Dia ngadu pula, dia tak ngadu kat saya tahu, dia ngadu kat orang lain dulu. Nampak tak perangai orang Melayu? Bagus. Tapi kalau elektrik tak ada, dia tak ngadu orang lain dia tahu telefon tenaga nasional dia. Tapi kalau agama ni, masjid terbuka ke atap dia ngadu jawatan, dia ngadu orang lain dulu, ngadu jawatan agama. Orang lain pun mulalah ngojong kita tuan. Saya pun suruh pegawai pergi tengok. Alah tuan-tuan, sokoping ya terbang ni. Iya tuan-tuan. Atap terbang skoping tuan. Tu nak tunggu jawatan agama tu. Astaghfirullahalazim. Duit masjid tuan-tuan. Apa nak guna banyak-banyak tu? Itulah tujuan kita bagi kebenaran. Pihak jawatan kuasa masjid kutip duit. Jumaat tu sepatutnya duit ni jadi duit majlis agama tuan. Duit masjid ni. Tapi kita benarkan jawatan kuasa tadbir duit tu. Tapi kita audit kan? Kita audit kan? Itulah guna dia. Kalau ada atap-atap tercabut tu. Tak, dia cari hal tuan. Dia saja buat hal. Ini Nazi yang suka buat hal dia panggil. Sepatutnya dia dengan pengarah jawatan agama macam dia. Tak tuan. Dia buat hal. Aduh, dah habis. Besok keluar pula lalu London tu. Pengarah Jabatan Agama. Selalu saya yang kono London ni tuan. Kesian saya tuan. Mana orang concern benar masalah agama ni. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi tuan-tuan atap skoping. Oi tuan-tuan. Tapi saya suruh siapa pegawai pergi tengok. Skoping ustaz. Skoping gantilah saya kata. Sebab apa tuan-tuan? Sikap ataupun akhlak orang Islam tu belum lagi. Belum lagi tuan-tuan. Dia nak ngumpul duit masjid untuk apa kita pun tak tahu. Dia kata talabna, dia kata kami talabna al-ghina fil mal. Dia nak tunjuk masjid itu banyak duit. Baru ni kita adalah nak pilih masjid contoh. Kita pun minta pegawai agama Islam daerah cadangan 3 masjid lah untuk kita punya nilai. Yang pada hemat dia masjid tu paling baik lah. Kan? Dia kita sekarang ni dah siapkan satu indeks tuan. Mungkin besok tu kita akan bentang lah kat Nazir-Nazir dengan siswa masjid kot. Satu masuk insya-Allah. Apa kriteria masjid yang cemerlang tu? Kita pun tu. Semua daerah kita. Ada satu daerah tu. Daerah ni handa tuan. Daerah ni handa. Dia batu semua. Budak-budak asal ke daerah tu budak-budak batu semua tuan. Dia kata usik sikit pun tak boleh. Pindah pun tak boleh tuan. Jadi puilah nilai masjid daerah tu satu pun tak ada yang dapat 3 bintang tuan. Semua bawah 2 bintang. Ada satu masjid di Seremban ni pula. Sebab dia punya jawatan kuasa ngadu dengan saya macam-macam. Saya pun pergi suruh pegawai pergi cek masjid. Tengok tuan. Kata pegawai daripada pejabat SUK, kami panggil dia Masjid Geli tadi. Masjid Geli panggil tuan. Kita pun fikir apa pula mula panggil Masjid Geli. Ustaz masuk je tandas tokak dah goli. Tuan jangan. Nak muntah ustaz. Duit ada tak? Duit ada? Tak ada tuan-tuan. Ni sifat. Sebab dia rasa bila dia banyak duit simpan tu, dia kata masjid dia handa. Tak ada tuan-tuan. Sebenarnya kita menilai masjid ni, kita nilai pengimarahan, pengurusan, bukan duit banyak mana. Duit walaupun tinggal 20 sen, akaun okey, cemerlang masjid tu. Duit walaupun ada 2 juta, akaun ni teruk, tak ada cemerlang tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, sampai hati kita biarkan orang Islam beribadah macam tu. Saya ingat masjid ni taklah, masjid ni okey tuan. Kan masjid lama macam ni orang mana kan. Besok dah cantik, besok jangan tak datang pula. Kan. Besok dah cantik, besok dah mula je. Kan. Okey. Jadi runtuhnya sebuah negara tuan bukan sebab faktor ekonomi tuan. Dan ekonomi tu runtuh pun bukan sebab harta tuan. Ekonomi runtuh sebab perangai masyarakat. Iya tuan-tuan.
Hancur tuan. Ada satu jalan ditunjuk baru ni, jalan topi jalan tu tanam apa? Tanam jagung. Kaki 5 jalan tanam jagung. La ilah. Langsung tak menulikan keselamatan orang tuan. Cuba bayangkan jalan tu kan kaki 5 je. Apa namanya? Baru jalan apa nama tu? Tanam jagung. Tuan bayangkan tu. Tahu tu Negeri Sembilan tuan. Asah pula rajin ni. Bahu jalan ni tanaman jagung. Tanah lain tak pula dibuat tu. Ini semua sifat-sifat. Jadi saya sebut ni tuan, saya pun bukan orang baik sangat tuan. Kita belajarlah. Bila kita selalu hari-hari macam ni tuan-tuan longan dan tuan-tuan mesti fikir. Nak buang sampah ni jangan nyusahan orang. Betul tuan? Jangan nyusahan orang. Buang sampah ni nyusahan orang. Betul tuan kan? Sesama tuan-tuan Okey, itu yang pertama. Kita sekarang ni PKPP tak boleh lama tuan. Tuan-tuan semua pakai ni ya. Saya minta polis pergi tengok masjid. Dah tak terayu lagi. Kan? Dah tak terayu lagi. Polis kata, pergi-pergilah masjid. Mana yang tak pakai tu, bawa lah masuk lokap sehari tu. Dah geram pula. Kang dikapi, saya lagi saya tu. Ni zaman sekarang ni zaman susah ni tuan. Anak-anak kita dah ramai kono ni. Ini sekarang dia attack budak-budak pula. Kan? Orang muda pula. Jadi tu kan tanggungjawab kita sama. Kita kena qanaah lah tuan. Tak usah keluar-keluar pernah lah. Ada topung sekilo rumah tu cukup lalu. Kan? Ni tinggal sebungkus tapi boleh. Kan? Jadi susah dan kita tak boleh kawal nanti. Ada orang katakan ini dia ada kan teh. Tuan-tuan. Kau jap li. Kita jumpa kau jap. Dia ada kan teh dia. Tak ada kojo doktor tu tuan-tuan. Doktor tu kalau boleh langsung tak nak orang pergi hospital. Lain senang kojo. Dia kata ini virus ni, pandemik ni diada-adakan dia. Di polemik kan. Sebenarnya tak ada apa-apa tak ada. Ni doktor ni tadi Tan Sri Nur Hisham tu tuan-tuan. Dah nampak tuan-tuan lain macam sekarang. Cuba tengok tuan. Dia pun panik saya tengok tuan. Saya tengok doktor-doktor sekarang tuan. Dah tua semua tuan. Tak je tuan tengok. Sorry mikirin tu. Bila mesyuarat je tanya berapa kati kosong. Berapa kati standby tu tuan. Saya kan selalu mesyuarat COVID ni. Kalau qanaah ni tak adalah tuan-tuan keluar hari-hari. Boleh tuan? Dah lah cukup lah. Apa nak pergi keluar pergi mana? Kalau tuan-tuan nak keluar datang masjid. Ni pergi kodai nengok balik. Kan? Tak ada beli pun. Ramai apa? Nanti berjangkit tuan-tuan berjangkit sian. Ada orang share pengalaman dia terkena virus ni. Ada orang share tuan-tuan pun pernah tengok kan? Dia kata bila kono tu ni dia kata tak tahan paru-paru. Sebahagian kata macam itulah tak tahan. Tuan-tuan takkan rasa sakit paru-paru macam tu kata. Tuan auzubillah tuan kita. Tuan-tuan janganlah kita sesamalah kita belajar agama ni jangan penting-penting dengan benda diri lah tuan. Kita tengok sian. Sekarang ni anak-anak sekolah semua dalam keadaan takut tuan. Comel. Betul tuan? Sian budak-budak. Kita makin membosar dengan udara yang segar. Kita budak-budak sekarang membosar dengan virus tuan. Kita makin tak ada hal tuan kan? Okey, sikit kita Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Pencarian kita yang kedua salah. Apa dia? Wa talabna ar-raha fi sarwati fawajadnaha fi qillatil mali. Maknanya dia kata kita cari keseronokan dalam kemewahan, ternyata ditemukan dalam sedikit harta. Kita ingat kita ni seronok bila ada mewah, tetapi sebenarnya seronok ni bila harta tak banyak. Betul kan? Jangan tak setuju empat Alah tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang kita kerja mula-mula gaji kecil kan. Siapa sini kerja gaji susasi mula-mula lapuri angkat tangan. Ada tuan-tuan. Saya mula-mula kerja sebab
saya punya degree tu honors, dapatlah RM1,240. Siapa yang tak ada honors, RM1,080. Itu time saya lah. Time tuan-tuan lagi teruk saya. Ada yang 300, 200 setengah pun ada gaji ni. Tapi 200 setengah masa tuan-tuan, bahasa kan, kicap berapa sen, baru sebetul 60 sen. Kan? Kicap 60 sen, sardin 80 sen. Sardin ni makan orang susah zaman marin sekarang. Tuan-tuan pergi beli sardin sekarang nak tengok. Fui tuan-tuan bosan ni tu RM1, saya lama tu tak beli tuan. Saya rasa saya tak pernah beli rasa lah. Doket RM8 tuan-tuan. Ui, tu makan orang sonang tuan. Saya tak ada apa makan dah tuan. Saya makan sardin ni. Tu koyok nama tuan. Tu belagak nama tu. Sardin ni mahal tuan. Ya. Cuba tuan-tuan bayangkan, kojo gaji kocik, lepas tu dah tua pencen, gaji besar lah sikit. Mana pula pencen gaji sama macam marin, mesti besar sikit. Kemudian dapat tak gratuity semua tuan. Dapat gratuity pun dapat. Dapat pencen tak tuan? Pencen pun dapat. Apa nama itu? Golden handshake tu apa nama tu? Sebab saya tak menuli mana tu. Yang cuti tu tabih balik dengan duit. Kan? Cuti tu yang kita tak pakai, kita kumpul kan? Tabih dengan duit. Bayar pula gaji bulan tu, gaji semasa. Dapat lah tuan-tuan. Kalau gaji gondah-gondah pun dapat jugalah 7-8 ribu. Kan? Tapi masuk kita pencen ni tuan, gula dah tak boleh makan. Nio dah tak boleh makan. Sup tak payahlah. Sup daging pun tak payah. Gigi macam saya ni, depan ni tinggal tuan. Belakang semua dah tak ada. Mama macam tuan. Binatang yang pakai guna gigi depan ni dipanggil herbivore. Binatang yang jenis makan sayur ni tuan, tu dia binatang jenis lembu tuan. Itu pun dah geram tuan. Cuba bayangkan, tak ada tuan. Ketika kita ada duit banyak ketika itu semua benda dah tak ada lagi. Bawa kereta pun tuan dah tak ada laju dah. Jadi tak banyak pakai minyak. Betul tuan? Betul tuan. Tapi boleh tahan juga orang pang buat kereta saya tengok. Tapi kebanyakannya tak ada dah sajuk tuan. Perlahan tuan. Kan? Kadang-kadang lori pula motong dia. Kan? Apa ni tuan? Tanya orang rumah. Tun, kau nak makan apa ini tun? Tak ada selera. Kan tengoklah kang. Dia macam tu tuan. Kalau muda makin macam tuan. Sogi nak makan lagi ni fikir dah. Dah tua tuan. Dah lepas waktu makan baru fikir. Ni dah lepas luhur tu dia. Apa nak makan ni? Tak selera. Duit dalam akaun lawan tuan ada 40 ribu. Kalau tuan-tuan faham lah masuk sini. Kalau orang nak rasa seronok dengan mewah, salah tuan-tuan. Ya. Salah. Ya. Nak rasa seronok ni tuan, apabila kurang harta, baru seronok tuan. Masa tu kita makan botik pun selera tuan. Bila dah ada duit ni, botik tak makan tuan. Kecuali diberi brand baru botik tu. Beri sebab-sebab kita makan botik tu. Kan, dan botik tu pula dibungkus dengan cara yang mewah, dijual dari kedai yang mewah, baru tuan-tuan makan botik. Ngada-ngada ni. Saya tengok tuan kan. Betul tuan. Bila padahal kalau kita tengok makanan yang mewah ke restoran kan dah apa pun tuan. Apa benda yang ada pun. Kan? Ayam goreng ya calup itu pun goreng Fui topi dak tompek mewah, meja mewah. Betul tuan? Bungkus mewah. Lepas pula yang tanya tu cakap orang putih pula sikit. Jadi tuan-tuan pun makanlah ayam goreng. Betul tuan? Sama je kat rumah pun. Lain ustaz. Lain tu tokak tuan-tuan, tokak orang kaya. Kan? Kalau tak sonok tuan apa pun. Okey, sikit je tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa talabna al-lazati fin ni'mah fa wajadnaha fil badani sahih. Kita menuntut kelazatan tu dalam nikmat. Dapat nikmat tu lazat tu rasa tuan.
Dapat kereta baru, lazat betul. Betul tak? Dapat rumah besar, lazat esok. Dapat makanan tuan-tuan. Hui, dapat makan dulu, makan apa, durian yang nampak biji tu. Sekarang ni makan durian, kulit pun tak nampak tuan-tuan. Punya tobal tuan kan. Makan sulih terlontang tuan. Hui, ni saya ngoban diri saya ni, bukan ngoban tuan. Makin makan kat kampung. Sekali cenia dah habis. Biji besar, isi tak ada. Betul tuan? Sekarang ni tuan-tuan D24, IOI, Musang King, apa nama ni? Blackton, apa benda tu tuan-tuan makan tidak-tidak. Kan? Tapi dia kata sebenarnya lazat ni bukan dalam nikmat, dia kata lazat ni fi badani sahih, ada pada badan yang sihat. Betul kan? Bau jojak sikit kan? Kalau anak kita buat balik Musang King, 2 baku buat balik, sebab dia ada ladang durian Musang King. Buat balik, tuan-tuan punya darah mana benda rendah? 1617, 1617. Kadang-kadang hinggap sampai 200 hindan. Bawa durian balik. Macam mana tuan-tuan kata? Tak boleh makanlah kau. Betul tuan? Makanlah kau. Tak ada ya lah. Kau nak suruh nak bunuh ayah ni, tak ada. Kan? Kalaulah kita mula mencopot, mula ambil tu, orang rumah bising. Tu tanda nak masuk hospital tu. Dia rumah. Betul tuan? Tuan-tuan. Yang kita tuntut nikmat pada apa, lazat pada nikmat ni, sebenarnya kita keliru. Yang paling penting hidup sihat. Betul tuan? Betul. Sebab itu kita kena ajar generasi kita makan yang sihat. Betul. Saya pun selalu juga tunjuk-tunjuk dekat anak lah makan-makan sihat sikit. Banyak makan sayur, banyak makan buah, kan? Yalah. Sayur Mat Ahmadi nya budak. Mat Ahmadi ni dulu tuan-tuan selama-lama ni makan ni RM40 sehari. Yang Muhammad RM40. Rupa dah tak ada di sekolah kat muka bumi ni, makan satu hari RM40. Mat Ahmadi tu. Baru ni saya minta akan naik RM25. Naik RM10 tuan-tuan, 2 juta lebih tambah. Lului alhamdulillah. Jadi dapatlah budak tu makan RM25. Tapi masa RM40 kan sedap ya. Tapi batang-batang kangkung lah nampak. Sekolah bawah tu, sekolah Datuk Taha ke sekolah apa bawah tu, RM25. Sekolah ICBK Gomeh tu, sekolah agama Gomeh tu RM28. Mahat Ahmadi duduk dalam semua tuan, RM40. Kata budak-budak sekarang, kau rasa? Kata budak-budak sekarang. Saya beratus, saya duduk kat tompek nyonduk tu. Saya masuk dalam kantin makan tu, saya duduk, saya tengok. Kata yang tukang hidang tu, sayur? Tak nak. Sayur? Tak nak. Saya panggil balik mai sini. Kau ingat sonang ustaz ada pay duit nak beli sayur kau ni? Tu mula ngungkit mai sini. Saya sonduan, kau makan tu saya. Bawa bakso tu. Tak percaya tanya nak kalau tuan-tuan ada anak ke sana. Ni dah lama saya tak buat kerja tuan-tuan. Saya kan ngomong menyibuk, marah orang tuan-tuan. Saya pergi kantin tu macam ni. Makan sayur. Saya tunggu kan, saya tengok. So kita kena ajar generasi makan yang sihat tuan-tuan, makan yang sihat. Sebab kalau badan sakit, apalah bona lazat hidup ni tuan. Betul tak? Macam tuan-tuan ni cuba tengok tuan. Dah kena bertakup muka macam ni apa rasa makin dresa pakai macam ni. Padan muka kita dogi. Waktu Allah Ta'ala ni kata, kau ninjuk-ninjuk angkuh pun pengarah takut virus. Pengarah ni dia apa kata, tak percaya Allah Ta'ala berkuasa. Sudah Allah Ta'ala juga ceritakan virus tuan. Virus ni dengan rimau tu adik-beradik tuan.
Makhluk berlaku tu. Tapi dengan rimau lagi pula dia. Betul kan? Tapi bila kita kata jadi jaga diri daripada virus, oh pengarah ni ngajar akidah bukan main lagi. Ngajar kita sifat 20, sifat kudrat, iaitu Allah Ta'ala yang berkosan segala kondak dia, segala tindakan dia. Adapun yang lain tidak beri bekas dia. Wah, tuan dia ulas pula saya tu lancar pula dia ngulas tu. Macam-macam tuan ya. Jadi pastikan badan sihat tuan ya. Tuan-tuan buatlah apa-apa yang patut, senam sikit-sikit, makan elok ya. Ada orang tua kata, oh orang tua makin lauk je, tuan-tuan tengok. Ada ladu hitam kan, kunyit, halio, betul tak kan, sorai. Sebenarnya orang tua makin, dia walaupun ilmu tak tinggi melangit, tapi tuan-tuan dia observation dia tinggi. Jadi tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan pun sama. Cubalah tuan-tuan Ada tok guru beritahu, ambil air panas, ambil sorai kotuk, rendam. Kunyit kotuk, rendam. Halio kotuk, rendam. Biar dia sejuk, suam sikit kan, letak madu 2 sudu, minum. Ganti yang kopi, ganti yang teh ke apa ke, cappuccino ke apa benda tu, kopi latte. Badan sihat. Sebab apa tuan-tuan kono sihat? Sebab orang Islam ni tuan-tuan memerlukan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sihat, tuan-tuan dah tak berduit lagi. Bila tuan-tuan tak berduit, tabung masjid kosong. Faham tak? Macam orang bola satu daerah, boleh nak sebut lah Muhammad kan naik nama. Tapi ada satu daerah, sebut satu daerah je lah. Dah lama tuan-tuan tahu daerah mana saya masuk tu. Yang ada semua dah apa tuan-tuan? Dah macam ni semua umur 70. Lalu tabung macam ni nolak tabung tuan. Pek RM7 seminggu. Iya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua kena sihat. Paling tidak sampai tuan-tuan boleh bergerak pergi bank keluar duit, cukup lah. Paling tidak Jadi hidup sihat tuan-tuan. Buatlah program-program sihat ni. Tapi bayar-bayar 50-60 ni tak sah lah main futsal lagi tuan ya. Itu nak suruh mati copek kan. Saya tengok ada orang umur 60 main badminton. Kalau terdaya tak apa. Ada seorang saudara kita Cina lah, Cina. Dia naik Bukit Melati. Bukit Melati, bukit apa nama? Bukit Nilai tu kan. Dia pakai golong apa tu, rotan. Esei kalau tengah macam ni buat pun 3 kali lepas jatuh ke bawah. Dia boleh pusing badan tu sampai naik bukit tu, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit tu. Sikit tak jatuh dah. Sihat betul. Tapi tuan-tuan jangan buat. Kalau tuan-tuan buat esok copek penuh makan baru tuan-tuan. Mana buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan. Stretching kan. Makan yang elok-elok. Nabi kata kalau siapa yang darah gula tak tinggi pun boleh makan nabis kan. Rondam buah tamar tu kan. Rondam dalam 5-6 jam kan. Lepas itu makan. Sebab dia khasiat paling besar pada buah tamar ialah pada kitmir. Kitmir ni kulit yang menyaluti biji dia tu. Kan yang warna putih tu. Itu paling hebat tuan-tuan. Jom nak dapat tu macam mana? Kita rondam ada. Rondam 6-7 jam. Lepas tu besok bangun tuan-tuan minum tu dulu. Sama ada buah tamar atau buah kismis. Kan? Boleh tuan? Dan akhir sekali. Wa talabnal ilma fi batnin syabi'. Dan kita tuntut ilmu ni, kita rasa kita dapat ilmu bila perut kenyang. Fa wajadnahu fi batnin ja'i. Rupanya ilmu ni kita akan dapat bila perut lapar. Orang ni tuan-tuan bila lapar baru datang cari ilmu. Kalau kenyang sorry tuan. Betul tuan-tuan. Beza tak budak sekarang dengan budak dulu? Tuan-tuan dulu kita pagi pun kalau omak kita bagi pun kuih bom masaknya. Macam saya tadi kecorodok tu lah.
Itulah tuan-tuan, letak dalam bokeh. Masa tu semua panggil tapawir tuan-tuan. Saya ingat ni zaman tu tapawir ni murah warna kedudukannya tuan. Sekarang ni sebut tapawir, hui ya tuan-tuan. Macam pinggan perek pun. Zaman dulu sebut tapawir, tak tapawir tu. Nak buka depan kawan-kawan malu tuan. Kita makin lapar banyak. Susah konyang. Budak-budak sekarang konyang banyak. Tak lapar-lapar. Sebab tu tak cerdik tuan. Omak lawan ni. Ayah lawan ni. Orang tua dia biadab je tuan tengok. Budak-budak sekarang konyang tuan. Matlamat hidup konyang. Sebab tu dia boleh menipu, boleh menyeleweng, boleh nayung, boleh zalim, semua dia boleh buat. Asalkan dia konyang. Dia tak nampak susahnya orang tak konyang ni, tak ada tuan. Dulu saya selalu cakap, dulu lama saya cakap dah. Apabila seorang pegawai hidup konyang, dia tak ada simpati kepada masyarakat. Betul. Iya tuan. Saya ni sebab dididik oleh almarhum Syekh Murtada kalau tak hantu juga saya rasa ni. Ya, almarhum Syekh Murtada. Kau telefon orang tu. Bukan kau yang bayar, kerajaan bayar. Telefon. Itulah ayat dia tuan. Kau pergi sekarang. Ada satu aduan saya cerita tuan kan. Cucu ada 5 orang, 5 syari. Atuk lumpuh sebelah, uan lumpuh sebelah. Dilaporkan tak dapat apa-apa bantuan. Sepatutnya bukan jabatan mufti lah pergi tengok, jabatan lain lah pergi. Tak, saya tak tahu tak. Kau pergi tengok sekarang. Pakai kereta aku. Kadang kereta dia saya pakai tuan. Dia kata tak apa tu, saya pakai kereta lain. Bukan kau bayar duit. Kalau kau pakai kereta kau boleh claim. Tak bagi tuan. Nasib baik saya berguru bos saya yang pertama orang macam tu. Kalau bos saya yang pertama tuan-tuan orang action tak tahulah macam mana tuan. Agak action juga saya sekarang pun. Bila hati orang sonang, konyang, dia tak tengok, dia tak simpati, dia tak sedih tengok orang susah. Jadi kalau lepas ni kalau dah habis PKPP ni tuan, kalau tak dia Allah Ta'ala izinkan kita hidup sejahtera balik, Jain buat program door to door, tuan-tuan kena join. Ambil masuk sikit tuan, join. Tuan-tuan pergi tengok, rupa jiran dan ni susah. Betul tuan-tuan. Cakap tu seorang. Kita jumpa orang susah-susah. Yang bila kita sampai tuan-tuan, meraung pun ada. Allah, ada ya orang nak tengok kita orang. Orang susah ni tuan. Dia takkan keluar daripada mulut dia yang dia susah. Itu orang susah yang beriman tuan. Dia akan tahan. Kita pergi tengok tuan. Allah, kita jumpa tuan. Ni dalam kawasan Nampangan ni kan semua orang senang. Tuan-tuan duduk rumah taman, okey lah. Sampah berbungut, air ada. Tapi ada colah-colah kawasan kita ni, ada ceruk-ceruk diduduki oleh orang yang susah. Betul tuan. Saya cerita tuan-tuan kan, orang Bukit Timiang, bola Bukit Timiang tu kan. Macam itulah tuan-tuan. Tak ada tak tidak oleh orang tua tu Bila nak beli barang, jalan kaki laki suami isteri tuan. Dah tua tuan. Jalan pergi kedai. Ambil barang, tunjuk kat suami. Suami ngeleng, letak balik. Kadang barang ni 80 sen ni rogon tuan. Tunjuk kat suami, ngeleng, hantar balik tuan. Perhati tengok orang Ada lagi dalam kalangan kita macam tu. Tuan-tuan kena keluar daripada rumah besar tuan-tuan. Tapi tengok. Kalau kita pun rumah kita tak banglu sekalipun, rumah kita cantik. Sebenarnya di belakang sana banyak lagi tuan-tuan. Kita pergi tu Sukmas, Sukarela Masjid. Pergi satu kawasan yang nak jalan dalam nak ke TTJ tu. Dulu ada satu kilang gunung kabel ke apa nama situ. Yang optik punya, gentian optik punya company kan dulu kan. Kat belakang tuan banyak rumah tu. Allah tuan-tuan, kesianlah tuan-tuan. Anak umur 2 bulan minum kopi tuan. Kopi tu kopi. Coffee. Tak ada bondo nak bagi. Kopi budak tu minum tuan.
Harap-harap budak ni besok jadi pegawai besar lah tuan. Kelalaian kita. Kelalaian. Sebab itu budak-budak sekarang belajar tak ada ilmu, dia dapat maklumat ya, ilmu tak ada. Dia ilmu ni tuan, dia pasti gorak hati dia. Ni tak ada, hati mati. Belajarlah ilmu apa pun Allah Ta'ala bagi kat kita ni, mesti gorak hati kita. Kalau tak bergorak tu tak ada tu dah tuan. Macam kita datang masjid ni kan, mesti. Tuan-tuan pun mungkin boleh nilai diri kita masing-masing lah. Tergorak tak hati kita. Kadang-kadang kalaupun kita tak mengutip sampah, hati tetap kata, kenapa lah orang buang sampah macam ni kan. At least. Tapi kalau tak sama pula buang tu, tuan-tuan berhentilah datang kelas subuh tu. Macam tu benar lah kalau orang belajar tasawuf ni. Dia mesti macam tu. Kalau dia tak menyenangkan orang, dia tidak menyusahkan orang. Itulah prinsip dia. Boleh tuan? Dah 1 jam tuan. Jadi itulah 3 perkara ataupun 4 perkara yang dapat kita sebutkan pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan kita amalkan insya-Allah. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan sekalian, zaman keadaan Negeri Sembilan di Seremban ni sudah mula jadi zon merah. Saya minta semua yang mengunjungi masjid lepas ni, walaupun dalam SOP, saya minta bawa sejadah tu digalakkan. Sebab mentori istihar macam tu. Bila Negeri Sembilan baik polik sikit, saya yang kena bangangan tuan-tuan. Ni pengarah hajatan agama ni. Mentori kata tak payah buat sejadah, dia pula suruh buat sejadah. Ya kan? Dia jadi macam tu. Jadi kita pun suruh jugalah, tapi tak wajib kan. Kita kata digalakkan. Dipandai dalam hukum fiqh sunat muakkadah namanya. Tahu kan? Jadi tuan-tuan lepas ni sembahyang Jumaat kau sembahyang apa kau lepas ni lah. Saya syorkan tuan-tuan bawa lah sejadah. Baru ni Datuk Seri Menteri Besar arahkan saya suruh masjid siapkan sejadah. Kalau orang tak ada sejadah, beri sejadah. Tapi terdayur kerja tangguh masjid tuan. Lepas tu nak kena bersih pula sejadah tu. Tak boleh lah kita ambil sejadah orang pakai tu lipik-lipik balik, tak boleh. Kita kena bersihkan dulu. Jadi kita sebagai umat Islam yang prihatin ni tuan, tak usahlah nyusahan orang. Bawa lah sejadah masing-masing. Saya harap benar yang tu, walaupun kita kata digalakkan. Boleh tuan? Kalau tuan-tuan domam, tembak kepala 38, baliklah tuan. Jangan berpayah. Boleh tuan? Saya pengurusi masjid negeri, saya pengurusi, saya pengarah tuan. Ada satu program tu saya lambik sikit habis. Jadi bekerja ke pejabat, ambil sejadah, ambil emas, pergi masjid, pagar dah kunci. Pandai pula masjid negeri tu punya jaga. Lepas dia kunci, dia tak ada situ, dia lagi. Mana tak ada siapa boleh buka kan. Okay, cerdik jugalah. Jadi saya pun samalah. Pergi tengok dah kunci. Saya tengok orang dah ramai luar, semua nak numpang syafaat. Mana pengurusi masjid datang ni mesti boleh masuk je. Saya pun beritahu dah, kita balik. Saya sebenarnya suruh pejabat sebelah tu kan. Kita ajar diri kita. Boleh tuan? Tuan macam tak setuju empat ni dah zaman dah merah balik ni. Itu kena jaga balik tuan ya. Saya bimbang bona ada arahan tak bagi ke masjid balik. Ni pula bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada malam Maulid nanti kalau tuan-tuan buat program banyakkan berselawat banyak-banyak. Kita dari perangkat negeri pun kita batalkan. Tapi kita minta semua masjid buat program jaga SOP selawat banyak-banyak. Boleh tuan? Tuan jangan memarah tuan ya, jangan memarah. Ya, jangan jaga penting diri, kita jaga masyarakat kita. Bila ramai orang Islam meninggal tuan sedih hati kita. Ya, orang lain tak ada meninggal benar tu. Orang Islam yang ramai tuan. Ya? Seorang meninggal. Okeylah, saya harap benar yang tu. Okeylah, cukup sekadar itu. Minta maaf banyak-banyak silap dan salah dalam ucapan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Nasallallahu subhanallahi.